A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Okay, saya sediakan video untuk minggu ke-9 Microsoft PowerPoint bahagian yang pertama. Okay, kita terus kepada slide. Okay, ini kita buat dulu teori. Ini kita akan masuk Microsoft PowerPoint bahagian yang pertama. Apakah yang dikatakan dengan PowerPoint? PowerPoint ataupun usually just called a PowerPoint is a software program developed by Microsoft, okay, to produce effective presentation. So dia punya main objektif dia adalah untuk menghasilkan persembahan yang efektif. It is a part of Microsoft Office Suite, okay, sebagai daripada Microsoft Office seperti Word, Excel, Project, okay, Outlook dan sebagainya. The program comprises slide and various tools like word processing, drawing, graphing and outlining. So dia terdiri pada slide dan kita boleh import benda lain daripada word processing, Word Excel pun kita boleh import masuk dalam dia, termasuk kita boleh melukis, okay, buat graph dan juga kita boleh buat animation menggunakan PowerPoint. This it can be display text, table, chart, graphic and media in the slide. So benda ni yang sama daripada Excel tadi dalam bentuk graf dan semuanya kita boleh letakkan ke dalam PowerPoint. Okay, features of PowerPoint. Microsoft PowerPoint is a professional presentation program that allows the user to create a presentation slide. Okay, slide dah. That can be displayed on the computer screen or the projector that is plugged into the computer. So benda ni tak semestinya pasal komputer, kita boleh project dia gunakan projector. So boleh tengok saya dalam lah persembahan. There are three main features of the Microsoft PowerPoint window that you need to focus upon while learning PowerPoint. These features are Microsoft button. So yang ni ada kelainan daripada Microsoft Office yang lain, Office yang macam Word, Excel. Kita ada sini Microsoft dia ada benda yang tambahan berbanding dengan Word dengan juga PowerPoint. Saya tekan. Okay, the features dia dari sini adalah button, quick access toolbar dan juga ribbon. So ada ribbon tambahan lah. Dia ada ribbon animation, transition dan sebagainya, animation. Some of the other important features of PowerPoint are, okay, ini ada contoh yang features yang ada dalam PowerPoint. Ribbon, okay, PowerPoint has a new intuitive user interface called Ribbon that help to create better presentation much more quickly than you could in earlier version. So kalau dalam ni dia rujuk pada 2013, 2015. So dia ada pertambahan ribbon lah, features-features yang terbaru. Okay, kemudian dia ada live preview. PowerPoint take advantage of the live preview features to review your formatting choice before you apply them. Kemudian dia ada create dynamic presentation. Okay, quickly create dynamic and great looking presentation using the redesign, user interface and new graphic capabilities. So, ini ada feature-features yang ada dalam PowerPoint. Kemudian ada video capability. Kita boleh insert video. Okay, one of the interactive features of Microsoft PowerPoint is that it allow you to use video in your presentation. Kita boleh import video. Tak semestinya video daripada hard disk kita boleh import daripada YouTube. Kan YouTube link lah. With the software, you can embed. Embed tu macam kita bukanya tu, kita ambil letak je dalam tu, a video clip into one of your slides and use it during the slideshow. When you embed the video, you can also perform a number of editing function. So video tu pun kita boleh edit dengan menggunakan PowerPoint lah, which will allow you to alter the video. Maksudnya kita boleh ubah video tersebut, okay, to your needs of your presentation, bergantung kepada kehendak awak dalam presentation terbaru. Seterusnya, kita apply a consistent look and feel in one click. Maknanya setiap slide tu kita boleh adjust bagi sama saja dia punya ciri-ciri dia tu. Dengan just one click saja. Okay, nanti saya tunjukkan satu contoh. Kita boleh ubah macam saya punya tema ni, warna background dia bukan warna putih, macam arah club coklat.
ada border warna coklat di sebelah ni, ada betul-betul curve ni. Dan satu lagi ada straight line warna kuning. So ini adalah tema saya. Dalam video-video yang lepas, dalam slide yang lepas pun gunakan tema sama. Tapi saya boleh ubah dia dengan klik atau dengan single click sahaja. Kita katakan apply a consistent look and fill in one click. Okay, kemudian sharing. Another feature of Microsoft PowerPoint is ability to share presentation with other individual in different location. Okay, sama lah. Ini pun ada dalam Microsoft Office yang lain lah, kita boleh sharing. Okay, dynamically modify shape, text and graphic with new tool and effect. So, kita boleh buat modify. Kita boleh modify text, okay, bentuk, okay, grafik, okay, menggunakan PowerPoint. You can now manipulate and work with your text, tables, charts, and other presentation element in much richer way than ever before. Okay. Then another special effect. When creating a presentation, one of your job as a presenter is to keep the attention of your audience. So kita nak bersama kita yang menarik supaya dapat menarik perhatian daripada audience. So, if you create a plain presentation macam contoh lah, plain color, background putih, tulisan hitam. Okay. Plain presentation without any flair, your subject may not be attention for long. Jadi, kita tak boleh tarik attention kita punya audience. Okay. Sekejap baca tengok, alamak boringnya, nampak dull, warna pun tak ni, teks pun biasa, casual dan sebagainya. With PowerPoint, you can use a number of special effects to enhance the quality of your presentation. Okay, kemudian reduce your document size and improve file recovery at the same time. The new compressed Microsoft PowerPoint XML format offers the dramatic reduction in file size while they offering an improvement in data recovery for damaged files. So dia boleh improve file recovery. Kemudian support other file format. Okay, seperti PDF and XPS. Okay, dia boleh file support dan. Okay, ikutkan, saya terangkan apa yang ada dalam tab home, insert, design. Tapi saya ambil yang penting sajalah. Okay, yang penting saja sebab apa nanti kita boleh tengok nanti. Banyak benda yang hampir sama dengan benda-benda lain. Okay, slide. Slide adalah presentation is created on slide. Okay, ini slide ni. Ruang kerja ni, workspace kita dipanggil slide. Okay. It lies in the center of the PowerPoint window. So dia ada kat tengah-tengah ni. Ini panggil placeholder. By default, 2 placeholder appear in the slide when you open the PowerPoint. So ini placeholder lah. Keluar macam ada kotak untuk write a text or title, subtitle. Itu dipanggil placeholders. Okay, yang kita want to click the add note. This space is provided to create note if needed. Okay, note ni ialah macam alat bantuan kita lah masa kita presentation. So macam ada edition note, kita boleh write down kat bawah ni supaya macam benda ni appear kalau kita present, kita boleh baca note kat bawah lah. Okay, itu macam satu note untuk kita, untuk yang presenter, bukan viewer, bukan audition. Okay, mini toolbar. Okay, benda ni mini toolbar. Mini toolbar is a floating toolbar that appear when you select text or right click the text. Kita select text, kita right click, dia akan keluar satu dipanggil mini toolbar ke sini. So, it's a floating toolbar that appear when you select text or right click the text. It comprise frequently used formatting like bold, italic, font and font color. So, benda-benda ni memudahkan lah. Jadi tak perlu katakan kita nak select, kena pergi dekat atas, tekan home, pergi kat group mana, editing. Okay, saat kita klik kanan, dia akan keluar benda-benda yang basic. Biasa just basic untuk editing bagi teks. Okay, sebelum itu saya pergi ke sini dulu. Dan kita ada kat sini kan. Okay, yang ni adalah rupa bentuk PowerPoint software yang saya gunakan sekarang lah. So ini ada dalam tab home. Kita ada keyboard, slide, font, paragraph, drawing, editing. So yang dalam home ni, keyboard ni hampir sama lah. Sama dengan Word, Excel sama. Cuma yang kedua ada slide ni, dia ada kat sini ada perbezaan. Ini adalah yang benda yang ada hanya pada PowerPoint. Tekan new slide. Okay, dia akan bagikan macam tambahan
dokumen baru apa, macam ruang kerja baru. Okay, dia bagi tahu dah siap-siap yang ni untuk title slide, ini untuk title and content, section header, to content, comparison, title only dan sebagainya. Okay, so ada formula, ada lagi, ada punya duplicate dengan slide from outline. Okay, kemudian kita tengok tab yang kedua iaitu insert. Insert, okay, satu pun lagi sini juga, new slide. So, ni sama tadi tu. Okay, kat home ada slide. Okay, satu lagi ada font. Okay, ni font dia tukar font. Paragraph pun sama macam dalam Word, dalam tadi lah, dalam kedua-duanya kan. Word dengan Word dengan Excel. Dan kita ada drawing pun dalam Word pun ada, dan juga editing. Dalam insert ada satu lagi dipanggil slide juga, benda yang sama. So ada 3 cara untuk menambah slide. Satu, kita gunakan dekat home tab, masuk dekat slide, ataupun insert, tekan new slide, ataupun tekan Ctrl M untuk add new slide. In between dekat slide, antara tengah ni kita boleh tambah. Sebagai contoh, saya pergi kepada celahan antara 5 dengan 6. Okay, saya tekan Ctrl M. So dia akan tambah satu slide baru lah. Ataupun 5, 6 kat sini, saya tekan new slide. Pilih, saya tekan section header, so keluar untuk macam ni. Okay, so ada 3 cara untuk penambahan slide. Okay, kemudian ada table sama dengan Word, image pun sama, illustration pun sama. Okay, yang ni semua samalah. Kayak ni, design. Okay, design ni yang ada hanya pada PowerPoint. So yang ni ketika saya single click. Okay, sekarang ni saya pun tema warna kuning, coklat. Kuning coklat dengan background dia warna putih kecoklatan. Okay, ketika saya klik satu, saya pilih tema lain. Saya tak klik pun, saya pergi lalu saja dekat mana-mana atas ni, automatik dia akan tukar. Bila saya klik saja, dia akan terus tukar keseluruhan slide sampai ke bawah. Okay, dia akan tukar keseluruhan sampai ke bawah. Okay, saya kalau nak ambil lain, sama juga klik, dia akan tukar sampai ke bawah. Kalau kita lalu saja, dia tak tukar lah. Okay, dia tengok saja. Tapi kalau awak klik terus, dia akan tukar. Okay, saya back balik ya. Okay, itu adalah dalam design. Okay, design ni banyak, bukan atas ni saja, dia ada 2 lapis, ke lapis bawah ni. Nampak? Okay, kalau untuk yang baru, dia lagi banyak lah. Okay, seterusnya bahagian tadi design ni, saya boleh tukar variant dia. Yang ni dia punya design yang sama, macam tapi cat color dia ialah kuning dengan coklat. Saya boleh tukar pada biru putih. Okay, warna ni warna apa? Hijau. Okay. Kita boleh tukar adjust color dia kat sini. Okay. Ikut yang color-color ni, macam-macam ni. Dia punya tu sama, dia punya corak dia, cuma color dia bertukar. Kita boleh tukar lah, ikut kesesuaian kita. Ataupun awak boleh customize color awak sendiri. Customize color sendiri. Font pun kita boleh tukar ikut font yang kita nak, efek macam mana. Okay, background style. Itu ada dalam design. Terusnya kita tengok bahagian transition. Okay, transition adalah pertukaran antara slide dengan slide. Kalau saya mengajar kelas awak, saya just tak ada transition lah. Tapi kalau macam awak nak buat presentation kepada pihak lain, tu jadi kita buat transition. Contoh dia, sekarang ni saya buat nanah tak ada transition. Kalau ambil cut, create, ada push, okay. Semua ni kena cuba sendiri lah. Kita tengok. Transition adalah antara perubahan antara page 1 dengan seterusnya lah. Page 1 kedua nak jadi macam mana? Nak jadi dia fit ke apa ke? Okay. Nak push ke? Nak split ke? Okay. Dan ni ada semua. Okay. Kemudian SCT dengan dynamic content. Banyak lah. So boleh cuba nanti sendiri. Okay. Transition. Kemudian dia ada bahagian tepi ni untuk setting. Scene transition tu. Dia ada, kita boleh setting sound dia. Sama ada
transition tu tak ada bunyi ataupun dia bunyi. Better tak payah bunyi lah. Kalau bunyi awak kena sambung dengan speaker kita punya ni. Kalau macam dah ada video dalam ni, pulang lah. So kita boleh letakkan setkan bunyi yang sesuai lah. Bunyi orang tepuk tangan ke, bunyi arrow, bunyi bomb dan sebagainya. Dan kita boleh setting transition, dia punya duration. Setiap transition, pertukaran antara slide tu, berapa lama masa diambil. Kalau kat sini tulis 2 saat. Okay, kat sini tulis 2 saat. Tu kita boleh ubah lah. Kita boleh ubah, nak bagi lama ke, nak bagi kejap. Okay. Dan satu lagi kita ada button apply to all, maknanya dia akan efek pada semua sekali. Kalau kita pilih satu saja bentuk kita nak standardkan semua, okay, maknanya kita pakai split selama 1 saat, kita apply to all, maknanya semua slide akan transition split selama 1 saat, perubahan antara page 1, page 2, 2, 3, 4 dan sebagainya. Kemudian kita ada setting sini panggil advanced slide. Maknanya di sini kalau kita klik on mouse click, maknanya perubahan tu berlaku bila kita tekan mouse. Okay, itu tak automatik lah. Dan tu kita yang kawal. Tetapi kalau awak nak dia bertindak secara automatik, kita klik pada bahagian after kat sini. Okay, unclick pada on mouse click, kita klik pada after dan kita settingkan masa. Maknanya setiap berapa saat dia akan berubah secara sendiri. Tapi kalau awak tengah bercakap tak sesuai, takut awak tak habis cakap lagi, dia dah bertukar slide. Okay, itu ada masalah lah. Itu tak habis cakap, dia dah berubah slide. So better kita letak on mouse click lah kalau nak buat presentation. Tapi kalau awak nak biarkan sahaja tanpa ada cakap, better pakai macam tu lah. Okay, better pakai macam yang cakap tadi tu. Ada on mouse click. Okay, kemudian kita ada animation. Kat bahagian animation. Animation ialah objek tu sendiri. Okay, katakan objek logo PowerPoint ni, dia nak masuk ke dalam page ni macam mana. So dia ada, kalau awak kelas sini, dia ada banyak sini lah. Okay. Dia ada entrance, ada size, exit. Entrance ni maknanya bagaimanakah logo ni masuk ke dalam page ni. Sama ada dalam bentuk appear, okay, fit ke, contoh tu. Okay, kita buat. Okay, slide in, float in, split. Okay, white. Okay, kita tukar ni. Shape, wheel, random bar, grow and turn, zoom, okay, berpusing, swivel, bounce, pause. Okay, itu cara masuk. Dan dia ada tindakan semasa mempersah ni. Dia dah masuk, dia buat apa, kemudian dia keluar daripada slide ni macam mana. Keluar disappear ke, fade ke dan sebagainya. Dan kita ada satu lagi dipanggil motion path. Motion path ni ialah kita adjust sendiri laluan. Dia nak masuk lalu mana kita boleh adjust. Okay, kalau macam tadi dia ada fly in pada bawah kan, macam float in ni. Ataupun fly in daripada bawah. Tapi kita boleh buat fly in daripada penjuru dengan kaedah menggunakan motion path ni. Okay, motion path ialah kita tentukan pergerakan dia lah. Arah mana. Kita boleh tandakan. Okay, dia ada custom ni yang boleh kiri kanan dia. Pergi kiri dulu, betul atas, pusing keliling, baru masuk tengah-tengah. Okay. Kita boleh adjustkan dia, gunakan ni. Okay. Okay, more entry effect. Ada lagi more macam lagi tambah. Dia ada banyak lagi yang tak ada dalam tu. Okay, draw klik ni, buat klik je. Okay, tambah saja. Okay, kemudian kita ada effect option. Okay, option kita boleh letak. Okay, katakan nak apa tadi? Fly in from bottom ke, from bottom left ke, from left ke, top left ke dan sebagainya. Okay, ini. Tapi jadi yang dah dibagi. Tapi kalau awak nak reka sendiri, arah laluan dia, kita gunakan custom path tadi tu. Okay. Ini animation, okay. Jangan keliru. Yang tadi transition antara page. Yang ni
animation object. Animation ni lah untuk objek. Okay, seterusnya kita boleh add animation. Okay, inilah animation dia. Bentuk macam mana. Dan kita ada sini ada panggil animation pane. Ini macam ada satu timeline lah. Kalau kita ada animation, contoh dia tekan fly in. So kita boleh nampak sini, dia ada satu timeline. Maknanya dia punya action tu berapa lama, kita boleh panjangkan. Okay, kita boleh adjust panjangkan dia ni. Okay, delay berapa panjang saat ni. Kita saya nak 5 saat. Okay, so panjang lah. So dia lama masuk macam ni. Okay. Okay, kalau macam transition antara page dengan page pun kita boleh setting secara auto ataupun mouse click. Tapi yang ni pun kita boleh adjustkan dia. Okay. Dia pun sama timing. Kita boleh pakai on click ataupun with previous dengan after. On click maknanya kita klik baru dia bertindak. Kalau with previous tu maknanya ada yang sebelumnya, dia akan ikut lah yang sebelum itu. Lepas daripada apa yang kita setting, dia akan masuk balik action yang terbaru ni. Okay. Action, kita boleh tambahlah masa. Macam saya kata tambah 5 saat, jadi slow lah. Kalau saya kurangkan jadi 3 saat. Okay. Play. Dia laju sikit lah. Kalau tambah jadi 8 saat. Dia lagi slow lah. Slow tu nampak lagi smooth lah. Tapi cantik kan. Tapi lambat dah pula kan. Okay, delay kita boleh macam awak tekan play ni pun. Tekan saya tak delay 1 saat. Lepas 1 saat barulah benda tu berjalan. Itu masuk delay lah. Lepas 1 saat dia akan ikut jalan. Okay, reorder ni kalau macam kita ada 2 atau 3 animation, kita boleh susun dia lah. Yang mana keluar dulu, yang mana keluar kemudian. So kita panggil reorder. Okay, habis dekat animation. Kita buat sendiri. Kita ada slideshow. Okay, slideshow ni ialah kita nak slide lah, kita nak play lah benda ni. Okay, kat sini dia panggil start slideshow. Katakan kita nak from beginning, tekan F5, maknanya dia akan start pada page yang pertama. Macam ni. Okay. Kalau kita nak current start from current slide, okay, maknanya sekarang ni slide apa? Slide gambar logo PowerPoint. Kita tekan yang ni, dia akan keluar lah. Okay. Kita tekan klik, keluarlah yang ni. Sebab ini ada animation. Sebab saya kena klik dulu baru dia keluar. Kemudian present online. Okay, present online ni a free public infector ni. Custom slideshow. Okay, custom slideshow. Okay. Then setup slideshow, hide, rehearsal. Okay, rehearsal timing tu macam awak nak test lah. Berapa lama masa awak nak present, nak tengok, kita boleh setkan timing kat situ. Dan satu lagi kita boleh buat record slideshow. Okay, kita start boleh record lah benda ni. Slideshow. Play narration, user timing, kemudian user media control. Okay, dan ada review. Okay, review ni seperti mana dalam Word dan juga Excel pun ada lah. Check spelling, thesaurus dan sebagainya. Okay, view. Okay, view dia, ni dah dia bagi view. Ini adalah normal view di mana ada slide dekat tepi dan tengah ruang kerja. Animation view tu. Okay, ini adalah normal view. Yang ni adalah outline view. Outline view ni adalah nota-nota yang saya type tadi tu ada dekat tepi ni. Okay, nota yang tadi semua tu ada dekat tepi sini. Okay, di dalam bentuk ni nota penuh. Slide sorter, dia keluar bentuk slide semua sekali. Semua sekali slide. Kemudian kita ada note page. Kita ada note. Ini sesuai untuk awak print out. Maknanya page pertama ni nak cerita pasal apa, kita type siap. Okay, ni. Okay. Page ni tentang apa, jadi kalau macam present tengah present, benda ni ada kat tangan awak just baca lah nota yang awak dah salin. Okay, macam tu. Reading view. Okay. Dalam bentuk reading view.
Kemudian kita ada slide master. Okey, slide master ni nanti saya terangkan secara slide master. Slide master ialah kita adjust satu yang akan efek pada semua. Okey, kita semua. Jadi kita masuk slide master nanti. Handout master ni dalam bentuk handout lah. Okey, ini handout master. Handout master. Okey, terus pergi pada zoom, sama color grayscale. Pergi developer. Ni tak adalah, awak tak ada benda ni. Saya close master. Review, pergi pada normal balik. Saya rasa jelas lah tentang penerangan secara ringkas. Tab-tab yang ada. Kalau nak print, satu lagi. Contoh kalau nak print, saya tekan Ctrl P. Kalau nak print, dia ada beberapa pilihan lah, setting kat sini. Tengok pada bahagian setting, dekat print all slide. Print all slide ni mah. Tak ada, saya nak tengok dekat full. Tekan pada bahagian bawah ni, dipanggil full page slide. Yang ni ada pilihan lah. Sama ada awak nak print slide sahaja, note page. Ni dalam note page ni untuk kita outline. Dia bagi pilihan. Kita print outline ke ataupun handout. Handout tu maknanya nota untuk persediaan kita dan juga audien lah. Benda tu contoh. Dalam satu A4 ni ada satu slide ke ataupun 2 slide ataupun 3 slide bersama dengan note yang boleh diconteng macam nota lah kan, awak nak conteng berapa situ. 4 slide horizontal. 6 slide. Lagi ada 9 slide. Saya nak tekuk orang tak nampak. Ni dalam ni. Kalau macam 4 slide ni, kita boleh tukar portrait kepada landscape supaya nampak besar sikit dia punya slide lah. Jadi nota kita ni lagi nampak besar. Kat situ print dah. Nak save. Tekan save ni jadi tu save as. Apa pilihan yang ada dalam PowerPoint ni? Kita boleh savekan dia. Sebagai presentation. Banyaklah format-format yang boleh masuk. PowerPoint show, PPS. Kalau pakai PowerPoint show, maknanya file awak tu akan jadi macam stand-alone file. Maknanya tak perlu buka Microsoft PowerPoint untuk buka dia. Just kita double click, kita terus buka dalam bentuk slide. Kita panggil PowerPoint show lah. .pps. Macam-macam. Kita boleh save sebagai image. Ataupun kita boleh export dia sebagai video. Kita boleh save sebagai video. Untuk sini, awak boleh export. Sama ada awak nak create dalam bentuk PDF. Boleh. Kemudian ataupun kita create sebagai video. Itu menarik juga. Itu yang kelebihan daripada PowerPoint ini berbanding yang lain lah. Kita nak tengok exercise 1. Yang ni saya dah bagi dalam sidos. Nanti buat tengok lah. Basic PowerPoint. Tak susah mana pun, benda senang saja. Apa yang perlu awak buat ialah benda ni sama. Awak just tukar je main title. Tulis apa-apa. Tukar nama awak dan juga nombor matrik. Kemudian gambar pun dah ada dalam folder tu. Awak cuma sediakan insert KLCC building. Benda tu ada. Saya nak tengok awak letakkan benda tu, gambar ni dalam kotak ni lah. Yang kedua, slide kedua ialah insert Polytechnics logo. Logo Polytechnic Sumberai yang baru lah. Logo tu ada cuma dimasukkan ke dalam kotak yang sampai terputus ni. Yang ketiga, masukkan bendera Malaysia jalur gemilang. Last slide sekali, your favorite leaders. Siapakah pemimpin kegemaran awak? Awak letaklah gambar dia. Gambar dan juga nama dia. Pemimpin. Exercise yang kedua. Exercise kedua, kita nak buat countdown. Countdown maksudnya apa? Nombor daripada 10
turun kepada 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Saya akan tunjuk contoh satu. Ini melibatkan animation dan juga transition antara page dengan page. Page 1, page 2, okey. 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 Sekarang ni awak kena buat okey. Satu page yang countdown dan saya tambah lagi satu page. Okey, awak pakailah awak punya sendiri tak perlu pakai ni. Saya akan bagi satu file contoh kat situ nanti. Okey. Kemudian awak pakai. Kemudian awak insert nombor lah kat sini. Okey. So, macam mana insert nombor? Kita tekan insert export kat sini terus. Okey. Letak nombor 10. Okey. Pakailah font yang menarik. Impact nampak besar. Size dia saya letak 300. Okay. 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 Bagi nampak di center. Nampak center. Okay. Kita nak ada animation lah kepada nombor 10 ni. Di nombor 10 ni animation dia. Kita select dulu lah. Okay. Animation dia apa? Okay. Dalam bentuk dia pusing. Kita pakai wheel. Okay. Kita pakai ni. Kita nampak ni tu. Nampak macam lah. So nak gambar matik ni kita boleh buka dia punya apa nama ni masa dia cepat. Kita letak duration dia 1 saat ke 1.5 saat. Kita tekan play. Okay. Macam tu. So siap satu dah. Saya nak buat page yang nombor 9 lah. Daripada 10 jadi 9. So yang mudah ni kita tak payah nak buat benda yang sama. Kita tekan duplicate. Okay. Duplicate ini awak just tukarlah nombor ni kepada nombor 9. Okay. Tak tengah balik Okay. Nombor 9. Ini pun dia pakai animation yang sama. Okay. Kemudian kita dah nampak dah perubahan antara 10 dengan 9. Kita nak buat transition antara page 10 dengan 9. So kita klik nombor 10 tadi, pergi pada transition. Kita nak tekan apa? Cut. Okay. Apply. Okay, saya klik. 10. Okay, ini pakai saya setting pada mouse click. Okay, sepatutnya kita tak nak mouse click, kita tekan after kat sini, letak dalam tempoh 1 saat. Okay, macam tu. Ini pun kita pakai 1 saat. Okay, kita tengok. Countdown. Dia automatik jalan. 9. Okay. Okay, macam tu. Okay, hasil dia nanti awak akan dapat macam ni lah. 10, 9, 8, 7, 6. Tapi kalau boleh buat cepat sikit. Okay, boleh buat cepat lagi sikit. Tak payah tunggu lama-lama macam ni. Okay, habis sampai situ. Okay, nanti awak tolong buatlah benda tu. Bagi elok. Okay, seterusnya exercise yang ketiga. Latihan yang ketiga ialah kita nak
editing gambar. Editing gambar kita nak buat remove background. Okay, kita nak buat background. Okay, contoh dia kalau perasan logo Politeknik ni dia ada background putih. Tapi dekat belakang tu kita nak buang warna putih. Kita nak bagi dia Politeknik Malaysia tu dengan ada dua curve apa ni warna hitam tu berada di belakang. Okay. Dia ada satu ada banyak cara lah. Kalau awak tengok dalam internet pun ada online processing image yang boleh buat remove background lagi cantik daripada ni. Kalau nak gunakan Adobe Photoshop pun boleh. Tapi saya nak tunjukkan yang PowerPoint pun ada dipanggil remove background. Cuma saya tak puas hati juga, dia pun tak berapa kekemasan dia tu. Okay. Okay, kita tengok cara nak buat dia kena buka macam ni lah. Okay, saya zoom besar sikit. Okay, kita nak remove background, kita nak buang warna putih. Nampak beza antara warna belakang dengan warna kelabu coklat dengan warna background putih. So, kita klik gambar. Automatik bila awak klik gambar, dia akan keluar satu tab baru iaitu picture tool kat sini atau format. Okay, klik gambar dia akan keluar format kat sini. Automatik dia akan keluar benda tu. Keluar benda tu, awak pergi pada format dan pergi kepada bahagian remove background. Okay, apa tulis tu remove background, automatically remove unwanted portion of the picture. If needed, use mark to indicate area to keep or remove from the picture. So remove background ni, dia akan keluar jadi macam ni. Okay, dia akan keluar jadi macam ni. Kalau awak tengok dekat bahagian tepi ni, yang boleh nampak hanya warna hitam sahaja. Tulisan Politeknik Malaysia tu tak kelihatan. Maknanya dia kalau awak tekan saja keep change, dekat hitam saja yang keluar dia punya ni saja. Warna merah dan warna lain tak keluar. Jadi kita kena gunakan refine kat sini. Untuk pilihlah kawasan mana yang kita nak simpan, kawasan mana yang kita nak buang. Okay, kita tengok bahagian background removal kat sini, dia ada mark area to keep. Maksudnya kita klik bahagian mana yang hendak kita simpan, mark area to remove. Kita klik bahagian mana yang kita nak remove, delete mark, okay, discard all change dengan keep change. Okay, saya ni setting pertama iaitu mark area to keep. Maksudnya kita nak klik bahagian yang kita hendak simpan. Okay, so perkataan Politeknik lah huruf P ni lah. Okay, nampak? Tak keluar lagi kan? Okay, kita klik saja dulu. Okay, nampak? Baru keluar. POL. Kalau awak tengok dekat tepi sini dah keluar dah. POL. Dekat tepi bahagian slide tepi ni. Okay, pilih lagi. Okay. Awak klik-klik, lepas sini hilang balik. Jadi ni tu. Apa klik saja. Okay, saya tunjuk sikit saja, tengok semua. Kalau nampak tepi sini, dah nampak dah. Cuma perkataan Malaysia tak ada. Okay, saya ambil contoh satu English LA lah. Buang. Saya zoom lagi. Okay. Okay, sekarang ni antara huruf A ni, di tengah ni kita nak buang warna ni. Kita nak buang, kita nak blend dengan huruf belakang. So, kita ambil yang bahagian yang kedua. Mark area to remove. Okay, saya klik lagi dalam. Okay, kalau dah siap semua, tekan keep change. Jadi macam ni. Jadi macam ni. Okay, dia hilang lah. Tapi kena buat bagi habis lah. Saya buat kenaikan habis. Dan result dia akan jadi macam ni lah. Suppose dia akan jadi macam ni. So awak tak nampak lagi background putih pada belakang Politeknik Malaysia. Dia blend sekali dengan background dalam PowerPoint. Okay.
Dia dah blend sekali dengan background belakang. Okey. Okey, itu sahaja untuk kelas ganti ni. Okay, saya harap Bapa buatlah 3 latihan tu, dihantar dalam SIDOS. Okay, hantar dalam SIDOS. 3 latihan tu, tak apalah, saya izinkan kalau buat dalam satu slide saja. Campurkan semua sekali benda tu dalam satu slide. Okay, dia ada 3 slide, ada gambar semua saya akan bagi. Kemudian awak jadikan di dalam satu slide, itu saya exercise 1 hingga 3, tak perlu sampai hantar 3 benda. Okay, terima kasih. Itu saja untuk kelas pada ganti ni. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua.